Assalamualaikum dan hai. Perbincangan soalan dan jawapan trial Bio Sabah. Nombor 6. 6B. Rajah menunjukkan bahagian batang pokok itu yang gelang kulitnya telah dibuang. 1. Ramalkan keadaan Z selepas 1 bulan. Okay, ini adalah Z kat bahagian ni. Ramalkan selepas 1 bulan. Z membengkak. 2. Terangkan ramalan anda. Kenapa anda katakan Z membengkak? Okey. Apabila gelang kulit dibuang, flowem juga turut dibuang. Hasil fotosintesis tidak dapat diangkut ke bahagian bawah Z. Maka, berlaku pengumpulan hasil fotosintesis pada Z yang seterusnya membawa kepada keadaan Z membengkak. Okay, C. Air memasuki sel-sel akar melalui 2 cara, iaitu laluan P dan laluan Q seperti di dalam rajah. Ini adalah sel-sel akar. Okey, sel akar. Okey. Kalau tengok kepada gambar rajah ini, laluan P akan melalui atau merentasi kawasan apa ni? Kawasan apa ni? Kawasan dinding sel. Manakala untuk Q, air akan merentasi membran plasma. Okey, membran plasma. Ni bahagian apa? Bahagian sitoplasma. Dan tengah-tengah ni ada ruang. Okey. Ruang ini nama dia adalah plasmodesmata. Okey, soalan dia. Nyatakan satu perbezaan antara laluan P dan Q. Laluan P bergerak melalui dinding sel ke dinding sel berikutnya. Manakala laluan Q bergerak melalui sitoplasma dan plasmodesmata. Okey. Tengok balik gambar rajah. Laluan P dinamakan sebagai laluan apoplas, manakala laluan Q dinamakan sebagai laluan simplas. Okey, biasa saya akan ingat simplas ni lah, senang untuk saya ingat. Sebab simplas maksudnya dia merentasi sitoplasma, sim dan plasmodesmata. So, nama dia laluan simplas. Soalan 7. Rajah 7.1 menunjukkan punca variasi bilangan kromosom akibat kegagalan pemisahan kromatik. Rajah menunjukkan peringkat anafasa 1, peringkat anafasa 2 dan gamet PQRS yang terhasil selepas akhir meiosis 2. Soalan 1. Lengkapkan rajah 7.1 dengan mengisikan kandungan kromosom Q, R dan S. Okey. Macam mana awak nak tackle soalan ini?
Okey, untuk peringkat anak fasa 2, okey, kita akan bahagikan sel ini kepada dua belah, dua bahagian. Jadi untuk gamet yang terhasil, okey, untuk gamet pertama iaitu P, maka tengok kat sini, ni 1, ni 2. Maksudnya gamet P mempunyai 2 kromosom, 1 panjang, 1 pendek. Untuk Q akan ada 2 kromosom juga, iaitu 1 yang panjang, 1 lagi yang pendek. Okey, untuk R, okey, untuk R, gamet ini akan mempunyai 1, 2, 3 kromosom. 2 kromosom panjang dan 1 kromosom pendek. Manakala untuk S, hanya ada 1 kromosom pendek yang terhasil dalam gamet S. Okey. Soalan 2. Sekiranya mutasi seperti di atas berlaku semasa proses oogenesis, gamet manakah yang akan menghasilkan anak sindrom Turner? Okey, anak sindrom Turner. Okey, oogenesis adalah proses penghasilan ovum. Sindrom Turner ni kita tahu dihidapi oleh perempuan dengan kekurangan 1 kromosom X. Dia ada 44 kromosom campur X. O ni maksudnya tiada lah, satu lagi tak lengkap. Okey, jika berlaku mutasi, yang mana satukah yang akan menghasilkan anak sindrom Turner? Tengok balik kepada gambar rajah. Okey, kita tengok daripada P, Q, R dan S, mana satu yang kita nampak kurang 1 kromosom? Okey, maka S ni lah yang kurang 1 kromosom. Jawapannya S. 2. Berikan alasan anda di A2. Bilangan kromosom dalam gamet kurang 1. Seterusnya, soalan B. Rajah 7.2 menunjukkan profil cap jari DNA seorang ibu, bayi dan 3 lelaki J, K dan L. Sampel tisu badan mereka diambil untuk menjalankan ujian paternity bagi menentukan bapa kandung kepada bayi tersebut. Berdasarkan profil DNA dalam rajah 7.2 antara J, K dan L, siapakah bapa kandung kepada bayi tersebut? Jelaskan jawapan anda. Okey, kita tengok pada rajah 7.2. Tumpukan kepada profil DNA bagi bayi ni. Okey. Okey, untuk jalur yang pertama. Okey, tengok mana satu yang sepadan dengan jalur pertama. Okey, saya palang dia. Okey, jalur yang kedua untuk bayi. Tengok juga yang sepadan, palang. Okey, jalur ketiga, palang. Jalur keempat, palang. Jalur kelima, palang. Jalur keenam, palang. Jalur ketujuh, palang. Jalur ke-8, palang. Okey, tengok daripada sini untuk J, ada berapa yang jalur sepadan dengan bayi tersebut?
1, 2, 3, 4, 5. Untuk K, 1, 2, 3, 4. Untuk L, 1, 2, 3, 4. Jadi yang mana satu bapa bayi tersebut? Jawapannya adalah J. Kenapa J dipilih? 5 jalur profil DNA-nya sepadan dengan bayi, manakala bagi K dan L hanya 4 jalur profil DNA sepadan. Okay, soalan C. Rajah 7.3 menunjukkan keratan akhbar perihal tumpahan minyak di laut. Jelaskan bagaimana teknologi bioremediasi boleh menyelesaikan masalah ini. Okey. Jawapan perlu dimulai daripada sini. Dalam teknik ini, bakteria pengurai minyak atau Alcanivorax berkumensis digunakan untuk menguraikan tumpahan minyak. Minyak akan ditukar kepada tenaga. Bakteria ini menggunakan minyak ataupun petroleum sebagai sumber tenaga. Okey. Tengok kepada jawapan ini, andai kata awak tak ingat nama bakteria tersebut, Alcanivorax berkumensis, memadai jika anda katakan bakteria pengurai minyak digunakan untuk menguraikan tumpahan minyak. Okey. Bakteria ni bukan saja dia mengurangkan pencemaran, tapi sebenarnya minyak tu dah jadi dia punya sumber tenaga untuk melakukan proses hidup. Okay, kalau kaedah yang secara tradisional, ada juga yang jenis bakar minyak di lautan. Dia bakar sampai habis. Sebab petroleum kan yang tumpah, senanglah kita buat pembakaran, tapi pembakaran begitu akan efek kepada pencemaran udara. Maka kaedah penggunaan bakteria pengurai minyak ni ataupun teknik bioremediasi ini adalah sesuatu yang sangat membantu untuk mengurangkan pencemaran minyak. Pada masa yang sama, ia akan mengurangkan pencemaran udara. Okey.